Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam slot Storytime with MPP. Ana harap antum yang tengok video ni semua sihat walafiat. So, pada kali ni Ana akan review satu buku atau lebih kepada 3 buku sebenarnya yang ditulis oleh Temik Abdullah, dan buku yang Ana nak review ni bukan buku biasa-biasa. Ni adalah buku yang luar biasa bagi Ana, dan buku tu adalah buku Kapal Terakhir di Dunia. Jadi buku ni diterbitkan oleh Iman Publication pada tahun 2021. Nak kata kira baru lagi lah kan buku ni. Dan jumlah muka surat untuk ketiga-tiga buku ni adalah sebanyak 983. Sebelum tu, Ana nak beritahu yang Ana tak review secara keseluruhan buku ni. Sebab apa? Sebab tak nak spoilkan jalan cerita dia. Tapi untuk kesimpulan daripada apa yang Ana baca, Ana ambil secara keseluruhan. Okey? Sebagai permulaan, Ana mulakan dengan bentuk buku dulu. Jadi jika antum dapat lihat, kapal buku tu adalah seperti sebuah pulau. Dan ketinggian buku ni bila diletakkan dekat atas darat, tingginya lebih kurang tinggi Eiffel Tower, dalam 300 meter macam tu lah. Jadi apa tujuan kapal buku ni kan? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari tsunami yang melanda bumi pada waktu tu. Dan bumi dihentam tahi bintang, dan disebabkan oleh hentaman ni, bumi dipenuhi dengan debu-debu yang tebal. Nak kata betapa tebalnya debu ni sehingga telah menghalang cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Jadi boleh digambarkan suasana bumi pada waktu tu hidup dalam kegelapan, dan udara pada waktu tu sungguhlah tercemar. Nak kata tercemar tu sehingga ada virus-virus yang kalau manusia hirup udara tu, dia akan berubah jadi mungkur, atau dalam erti kata lain macam zombie lah kan. Cuma zombie dia tak gerak laju. Mungkur ni dia gerak laju, dan kekuatannya berganda daripada manusia biasa. Untuk memastikan kelangsungan hidup manusia ni, mereka berlindung dalam kapal buku. Dan kapal buku ni, mereka dapat hirup udara yang dah ditapis. Dan dalam kapal buku ni juga ada 3 aras. Aras atas, aras tengah dengan aras lantai. Yang mana aras atas ni kita tak tahu hidup dia macam mana. Yang tersuntik sebagai kepercayaan aras lantai, mereka yang dekat atas ni dah berkorban lebih demi kehidupan bersama-sama dalam kapal. Mereka juga sanggup terdedah dengan manusia yang terjangkiti virus yang digelar mungkur. Jadi mereka perlu dipercayai dan dianggap wira. Tapi di akhir buku ni ada menceritakan tentang kehidupan aras atas ni macam mana. Jadi kalau nak tahu, baca sendiri. Okey, untuk aras tengah pula, terdapat manusia yang sedang mengalami rawatan penyakit, yang mana manusia-manusia aras lantai yang nak ke aras atas, mereka kena menerima rawatan dekat aras tengah. Dan kemudian aras lantai. Kehidupan aras lantai pula dikatakan sangatlah susah sebab udara dicatu, makanan dicatu, dan air yang merupakan sumber utama untuk manusia hidup turut dicatu. Lebih menyedihkan lagi, keadaan air dekat aras lantai ni sangatlah keruh. Air yang jernih, nak katakan tu adalah sangat nikmat, malah setitik air pun mereka sangat hargai. Watak utama dalam buku Kapal Terakhir di Dunia ni adalah Arya, yang merupakan seorang lelaki yang berumur 16 tahun dan mempunyai sepasang mata yang berwarna perang. Arya merupakan anak kepada pemburu terkenal iaitu Vuk. Vuk ni seorang pemburu yang disegani ramai disebabkan kebolehannya, kehandalannya dalam menangkap ikan. Bukan sahaja ikan biasa, malah dia pernah menangkap 3 ekor jerung. Walaupun Vuk seorang pemburu yang dikenali ramai, tapi Arya tak suka dengan ayah dia. Sebab apa? Sebab sifat ayahnya yang sombong, angkuh, dan tak pedulikan anak-anak dia. Arya juga mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Ana, yang berusia 5 tahun. Ana mempunyai masalah pengkat tulang. Bukan saja Ana, malah majoriti baby yang dilahirkan di aras lantai mempunyai masalah kecacatan kekal sebab mereka tak cukup nutrisi. Bukan sahaja baby yang ada masalah, tapi orang-orang yang dekat aras lantai itu sendiri ada masalah kulit yang berpanau, berkayap, berkudis. Jadi itu adalah antara penyakit kulit yang ada dekat aras lantai. Untuk manusia yang berada di aras atas pula dipanggil manusia suci sebab darah mereka belum dijangkiti apa-apa penyakit. Kulit mereka bersih, licin, malah baka mereka dianggap baka yang baik untuk teruskan kelangsungan hidup manusia. Tapi macam yang Ana cakap tadi, mereka dianggap manusia yang paling terdedah kepada bahaya
kepada serangan Bokor kerana mereka tinggal dekat aras atas. Jadi senanglah kan Mughal nak serang mereka. Dan disebabkan itulah manusia dekat aras lantai ni anggap mereka sebagai wira dan manusia suci ni layak untuk dapat layanan yang jauh lebih baik daripada mereka. Walaupun mereka tak tahu sebanyak mana perbezaan layanan untuk manusia suci ni apabila dibandingkan dengan mereka sendiri. Matlamat manusia aras lantai adalah untuk naik ke aras atas sebab dekat sana mereka berpeluang untuk sembuhkan penyakit mereka dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Untuk naik ke aras atas, mereka perlu sumbang dan berkorban lebih untuk Bokor. Jadi Arya ni, dia bercita-cita untuk naik ke aras atas bukan untuk kesenangan diri dia, tapi untuk adik dia, Anna. Supaya Anna sembuh macam manusia normal sebab Anna adalah satu-satunya ahli keluarga yang dia ada setelah kematian Vuk. Kenapa penulis namakan adik Arya kepada Anna? Siapa Anna sebenarnya? Ada dua watak sebenarnya yang bernama Anna. Yang pertama, Anna ibu kepada Arya dan juga isteri kepada Vuk. Yang kedua, adik kepada Arya. Okey, ibu Arya mati sebab mati dibunuh oleh pihak aras atas sebab lahirkan anak-anak yang sakit. Okey, lepas ibu Arya melahirkan Anna, terus dibunuh oleh mereka. And then, Anna dibesarkan oleh Arya dan Vuk. Tapi, Vuk dah tahu hati dan dia dapat rasa yang anak yang terakhir ni juga akan mati macam mana dua orang anaknya yang mati sebelum ni. Jadi disebabkan ni, Vuk tak meletakkan apa-apa nama dekat anak dia. Tapi bila anak dia dah besar, anak dia besar dengan taklah sihat tapi hidup. Dia boleh bertahan sampai 5 tahun dan lepas 5 tahun baru anak dapat nama sebenar nama ibu dia. Anna, seorang gadis kecil yang berusia 5 tahun yang menanggung kesakitan akibat penyakit kulit yang kritikal dan mengalami masalah bengkak tulang. Anna bukanlah penyumbang kepada Bokor, malah dia anggap diri dia batu, beban kepada Bokor. Malah dia juga rasa yang dia menjadi beban kepada ayah dia dan abang dia. Okey, timbul satu persoalan. Kenapa guna istilah batu? Okey, mari sini nak cerita. Kita, kalau nak anggap beban kepada sesuatu, kita guna gelaran sampah kan. Tapi bagi mereka, orang dalam aras lantai, kalau sampah masih boleh digunakan lagi sebab keadaan mereka yang sangatlah susah. Kalau air yang mereka minum tu sangatlah keruh. Jadi sebab itulah mereka gunakan gelaran batu untuk gambarkan sesuatu beban. Okay, back to the topic. Kenapa Temel pilih nama Anna? Sedangkan banyak lagi nama lain dekat luar sana. Okay, kalau kita tengok ciri-ciri Anna dalam buku ni, Anna seorang yang suka bertanya. Kemudian walaupun Vuk abaikan Anna, dia tak pernah benci Vuk. Sebab dia masih dapat rasakan sayang seorang bapa walaupun ayahnya tak pernah tunjuk yang dia sayangkan Anna. Kebiasaannya dalam masyarakat kita, kalau kita lemah, perlukan bantuan orang, rasa tak mungkin hidup lama, kita akan rasa down. Rasa macam dia tak ada harapan dah dekat dunia ni. Tapi Anna masih ada cita-cita. Anna suka baca. Jadi dia suka bila Arya bacakan buku dekat dia. Pada KTDD 3, kita dapat lihat bahawa bila Varisa tunaikan janji dia dekat Arya, iaitu dengan menyalurkan banyak buku dari aras atas kepada Anna. Semenjak dari hari tu, setiap hari dia baca sampai dia lupa untuk makan. Sampai Niha perlu ingatkan dekat Anna yang dia perlu makan sebelum dia makan ilmu. Dalam KTDD 3 juga kita dapat lihat Anna membesar menjadi seorang yang tegas pendirian. Tak ada ketakutan dalam diri dia dan dia telah mencapai cita-cita untuk menjadi pemburu. Dan dia merupakan pemburu wanita pertama dalam buku. Jadi Anna dalam bahasa Arab bermaksud saya. Apa yang penulis nak sampaikan dekat kita adalah Anna, iaitu kita, perlu menjadi seperti Anna walaupun kita ditimpa kesusahan dan apabila kita rasa dah tiada harapan untuk hidup, kita kena teruskan juga hidup selagi nyawa masih dipinjamkan Tuhan lagi. Kita kena kuatkan semangat kita macam Anna. Anna digambarkan dalam keadaan serba kekurangan, makanan dicatu, ditimpa pelbagai penyakit yang ayahnya sendiri tak yakin yang anaknya akan hidup lama. Tapi Anna tetap teruskan perjuangan dia, tetap ada cita-cita dalam diri dia selagi nyawa dipinjam Tuhan. Selagi tu dia perlu perjuangkan. Anna yang sudah membesar dalam KTDD 3 menjadi orang yang penting dalam sektor biru dan penyambung generasi. Dan kalau bukan Anna, siapa lagi yang nak gerakkan semangat para wanita dalam sektor biru tu? Jadi, apa yang nak katakan dekat sini, kita sebenarnya kita boleh jadi seperti Anna. Kalau kita tengok ending untuk kapal terakhir di dunia ni, nampak macam tergantung sebab ending dia tak berapa best. Sebab kita tak tahu pengakhiran hidup Arya macam mana, Anna,
Koba, Niha, Royu, Shift Kuning dan ramai lagi lah kan. Penulis boleh je nak sambung kisah diorang, tapi itu bukanlah matlamat penulis yang nak capai dalam buku ni. Lagi sedih, realiti dunia taklah seindah yang ditunjukkan dalam mana-mana buku, mana-mana filem dan mana-mana drama. Okey, pernah tengok filem Parasite 2019? Okey, di pengakhiran cerita, pengarah menunjukkan satu persatu dengan pantas akan cara watak utama merancang untuk mendapat pekerjaan yang baik, mendaki tangga pengkelasan manusia dan akhirnya mampu membeli rumah idaman dia. Dengan tu, watak utama dapat bertemu semula dengan bapaknya yang terkurung bertahun-tahun di dalam bilik bawah tanah. Sin-sin pembentangan rancangan mengejar impian tu disusun dan ditayang dengan gambaran yang semua perancangan tu sedang dan telah dilaksanakan dengan jayanya. Tiba-tiba ia ditamatkan dengan sen akhir yang menunjukkan semua tu hanyalah impian yang belum terlaksana. Tapi dalam sebuah temu bual, iaitu Bong Joon-ho yang merupakan pengarah, penerbit dan penulis skrip, mengatakan yang itu bukanlah impian tapi hanya angan-angan Mak Jenin. Impian yang tak mungkin tercapai. Tapi kita kena yakin dan percaya dengan perancangan dan usaha, peluang untuk mengubah nasib hidup itu akan ada. Jadi penulis tinggalkan satu penamat yang menunjukkan ada sinar harapan. Kapal terakhir di dunia ditamatkan dengan Pakatan Matahari yang sedang merancang dengan rancangan yang paling besar yang bukan hanya melibatkan sektor biru, malah dengan sektor kuning, sektor hijau dan askar-askar yang lain. Kali ini, pakatan tu telah memecahkan tembok antara sektor dan aras. Adakah rancangan tu gagal ataupun berjaya? Yang ni kira bergantunglah kepada pembaca tu sendiri kan. Jadi, penulis nak kata, sinar harapan tu masih ada. Sebagai penutup, Ana nak bagi satu perumpamaan yang nak disampaikan dalam buku ni dengan teori bumi rata. Ana yakin kebanyakan yang tonton ni bukanlah pentaksub teori bumi rata. Tapi kenapa antum boleh percaya bumi tu tak rata? Adakah antum pernah melihat sendiri atau semata-mata fakta yang diturunkan jadi antum terima bulat-bulat? Setengah fakta memang lebih efisien diturunkan tanpa persoalan. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang jelas. It is what it is. Tapi kalau terlalu diperluas, situasi tu membuka kerompongan dekat minda yang memudahkan manusia dimanipulasi dan dipergunakan. Jadi sebolehnya kepercayaan tu perlu hadir dengan ilmu, pembacaan, kajian, melihat data dan melihat bukti-bukti yang kukuh. Tapi hati kita akan tetap rasa kelompongan akan kepercayaan tu kalau kita tak saksikan sendiri kan. Jadi macam mana? Malangnya dalam konteks bumi tak rata ni, kita hanya perlu merasa cukup dengan penyaksian mereka yang pernah menyaksikannya sendiri. Setakat ni, Ana yakin dengan penyaksian para angkasawan bahawa bumi tu tak rata. Kemudian persoalan tu harus dipancarkan kepada soalan-soalan lain secara umum. Contohnya penindasan. Adakah kita benar-benar sedang hidup dengan bebas merdeka atau kita ditindas tanpa sedar dengan sedahsyat-dahsyat penindasan manipulasi? Atau kita memang yakin yang kita tak ditindas semata-mata kerana kita diberitahu sejak lahir yang kita manusia merdeka? Atau adakah kita juga sedang dikuarantin di atas lantai selama ini? Dikuarantin dari segi cara berfikir dan cara hidup secara umumnya. Untuk menebalkan lagi tembok kuarantin tersebut, kita dipecah-pecahkan. Kemudian kita diberi penyakit agar jurang antara kita semakin besar. Semua ini menyibukkan kita dengan perkelahian remeh yang tidak berpenghujung. Menjauhkan kita dengan permasalahan yang sebenar. Jelasnya, semua ini menguntungkan golongan tertentu. Tapi, siapa? Berbalik semula kepada penyaksian bumi tak rata tadi. Manusia dalam bokor juga melalui perkara yang sama. Mereka diberitahu dunia dekat luar tu gelap. Tapi tak semua pernah saksikannya. Bahkan, sikit benar orang yang pernah keluar dari kapal gegasi itu. Begitulah untuk kita benar-benar yakin. Kita perlu melihat dan melaluinya sendiri. Tapi, siapakah yang boleh berikan jaminan yang penyaksian tu tak termanipulasi dek lapisan cermin gelap yang ada pada helmet seperti yang diceritakan dalam buku ni?
Wallahu a'lam. Untuk tahu lebih lanjut mengenai isi kandungan yang ada dalam buku ni, jangan malu-malu untuk beli dan baca sendiri. Jadi, terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. InsyaAllah itu saja daripada Ana. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk tu datang daripada Ana sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.